Go live. 3, 2, 1. Saya akan off saya punya mic dan kembali. Okey, kita kembali semula. Minta maaf hadirin sekalian di atas masalah teknikal yang berlaku tadi. Kita sambung balik perbahasan kita yang semakin menarik untuk kita bincangkan pada malam ini. Kita pergi kepada saudara Abbas. Umum mengetahui bumi Palestin tadi telah dipecahkan kepada dua pentadbiran. Fatah yang diketuai oleh Presiden Mahmud Abbas di tebing barat, manakala Gaza ditabir oleh Hamas. Minggu ini kita dikabarkan bahawa Gaza telah sekali lagi dibedil oleh Israel. Manakala tebing barat, kita dapat lihat dalam 2-3 tahun kebelakangan ini seolah-olah seperti menghirup udara yang damai tanpa ada tekanan kuat dari Israel. Ini barangkali perkataan yang sesuai untuk digunakan, dilema. Apakah ini natijah perjanjian damai versi Fatah dan ini akibat yang diterima oleh Gaza kerana Hamas dilabelkan sebagai pengganas oleh Zionis Israel. Apa komen saudara Abbas dalam hal ini? Baik. Perjanjian damai, baik daripada kuasa besar, perjanjian Oslo dan sebagainya, begitu jugalah perjanjian antara Hamas dan juga Fatah dan sebagainya. Inilah perjanjian-perjanjian yang bagi saya perjanjian yang tidak telus dan mempunyai agenda lain selain daripada nak membebaskan dan memberi keadilan kepada penduduk Palestin itu sendiri. Pandangan saya ialah kerana yang pergi deal untuk buat perjanjian-perjanjian ini adalah antara mereka yang lemah dengan mereka yang kuat. Okey. Perjanjian-perjanjian dijemput oleh kuasa barat. Contohnya seperti yang terbaru tahun lepas tak silap saya, bagaimana Trump menjemput Palestin untuk berbincang membuat plan damai dengan keadaan Palestin yang sedang dihenyak teruk, dengan keadaan mereka yang agak lemah dari segi ketenteraan ekonomi. Ketenteraan saya rasa agak kuat, tetapi dari segi ekonomi dan sebagainya itu jadi agak lemah, dan mereka kuasa besar ini ajak berbincang untuk mencari plan damai. Satu benda yang saya rasa tidak mempunyai keseimbangan, mempunyai ada berat sebelah, dan perjanjian itu dan segala perbincangan ini tidak akan menghasilkan satu natijah yang baik dan menghasilkan daripada keadilan kepada kedua-dua belah pihak. Sebab itu pandangan saya ialah, kalau kita nak buat perjanjian, dia mestilah mempunyai antara kuat sama kuat. Ya. Palestin dalam keadaan sekarang ini mereka bersendirian, walaupun dia dibantu oleh Iran dan sebagainya dari segi ketenteraan, tapi dari segi ekonomi mereka, dari segi jumlah penduduk mereka dan sebagainya, mereka ini masih lagi keadaan lemah. Maka ada pula satu lagi tangan yang mahu konon-konon membantu Palestin untuk menjadi suara kepada orang Palestin untuk berbincang dengan kuasa-kuasa besar. Ini tidak akan mendatangkan faedah ataupun natijah yang baik kepada Palestin, kerana mereka itu mahu mengambil kesempatan kepada Palestin. Buktinya ialah setiap perjanjian mesti gagal. Tidak ada satu perjanjian pun yang memberi keadilan kepada bumi Palestin itu sendiri. Bahkan kita lihat penjajahan Israel itu semakin hari semakin ramai. Seperti mana yang cik saya pun ceritakan tadi, apa hasil daripada perjanjian tersebut? Walaupun sama ada perjanjian daripada internal ataupun daripada luar, tapi hasilnya tidak kepada bumi Palestin. Disebabkan apa? Kerana kuasa berbincang itu antara mereka yang lemah dengan mereka yang kuat. Sedangkan dunia Islam pada hari ini, andai kata dunia Islam, Liga Arab sebagai contoh, kalau Saudi dan sebagainya mempunyai kesedaran untuk membantu bumi Palestin, saya yakin mereka boleh juga menjadi kuasa yang boleh ada bargaining power untuk berbincang dengan kuasa-kuasa besar. Tetapi mereka ini mengambil sikap mendiam diri, hanya menjaga negara mereka, hanya menjaga pihak nasional, dan mereka juga adalah tali barut kepada kuasa-kuasa barat ini. Itu kenyataannya. Itu kenyataannya gitu. Sebab itu apabila perbincangan antara kuasa yang lemah dan kuasa yang kuat, sudah tentu kuasa kuat ada motif yang lain. Hasilnya adalah kita tengok penjajahan, setiap sekali perjanjian damai mesti gagal. Mana satu perjanjian damai yang membuktikan bahawasanya memberi keadilan kepada tanah Palestin? Show me. Saya tak jumpa benda tu. Oslo ke apa semua ni,
tetap benda yang sama. Sebab itu sebab perjanjian dibuat antara kuasa besar, kuasa kuat, kuasa besar dunia, kuasa yang mempunyai kekuatan dan sebagainya dengan keadaan yang lemah. Sudah tentu yang besar ini, yang berkuasa ini akan cuba untuk mengambil alih keadaan mereka yang lemah. Pandangan saya ialah perlu ada satu empire baru dibina untuk sebagai satu kuasa kekuatan umat Islam yang boleh ada bargaining power dengan kuasa-kuasa barat ini, barulah perjanjian itu akan nampak hasilnya kepada rakyat Palestin. Empire baru melibatkan kuasa-kuasa yang mempunyai kekuatan masing-masing. Iran sebagai contoh, ya. Lagi mana lagi? Qatar. Betul. Kalau kita tengok dari terusan Khurasan itu sendiri yang sedang dibina, China sebagai contoh, Rusia sebagai contoh, ya. Kalau dibina empire baru ini yang menghasilkan kekuatan, mereka ni semua anti kepada barat, ya. Rusia memang terkenal dengan anti barat dia. China sekalipun memang cukup anti barat, anti kepada barat. Iran sudah sikap dia memang tidak bersama dengan barat. Kalau dibina kekuatan ini, kekuatan satu empire ini yang baru, dan mereka ini boleh menjadi suara untuk membela nasib negara Palestin itu sendiri. Pandangan saya begitu. Sebab itu kalau ada perjanjian apa, saya tidak percaya berdasarkan perjanjian yang diinitiate, yang diasaskan oleh kuasa besar. Kerana mereka sedang berbincang, memanggil untuk buat pelan damai, pelan dan sebagainya pelan ini dengan mereka yang sudah lemah. Baik Hamas, baik Fatah sendiri pun, mereka ini akhirnya kalau kita lihat sejarah, Palestin, PLO, Yasir Arafat, pergi satu dunia pusing. Termasuk di Malaysia, saya masih ingat lagi ketika itu. Ya, ada dialog dengan Tun Mahathir sekali ketika itu dia sebagai Perdana Menteri kali pertama. Tetapi apabila balik ke negara Palestin, akhirnya di mana keadaan Yasir Arafat tidak menghasilkan satu natijah yang baik pada rakyat Palestin pun. Begitu juga perjanjian lain. Bagi saya ialah new era yang baru, yang perlu ada kesedaran oleh semua masyarakat termasuk orang muda hari ini. Perlu memahami sejarah, memahami keadaan realiti semasa, dan perlunya ada satu baru empire baru yang dibina untuk menjadi suara kekuatan umat Islam dan juga atas nama kemanusiaan. Mungkin Rusia tidak boleh menerima konsep untuk membela Palestin disebabkan Islam, disebabkan itu tanah suci orang Islam. Tetapi mereka boleh bersama dalam kemanusiaan, kata sifat kemanusiaan, dan juga mereka sebagai anti kepada barat. Dan ini kena kita jelaskan supaya orang muda dan semua pemikir-pemikir politik, pemikir-pemikir negara faham tentang isu ini. Dan alhamdulillah Perdana Menteri kita yang lepas, mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Mohamad, konsisten dalam perjuangan Palestin, ya. Naik dari pentas PBB, dia tetap membawa suara Palestin, kekejaman, penindasan, penjajahan tanah Palestin oleh Zionis Israel ini. Dia konsisten sampai ke hari ini. Alhamdulillah. Dan ini yang perlu kita bawa suara ini ke masyarakat antarabangsa supaya penjajaran empire baru Islam ini, negara-negara yang mempunyai kesedaran tentang kemanusiaan itu, atas titik temu kemanusiaan itu, dapat kita bina satu empire. Dan ketika itu, marilah Barat, marilah Amerika, marilah Syaitan Akbar sekalipun, mari kita berbincang. Ketika itu kita ada bargaining power. Kita kena bina benda tu. Kena ada kesedaran ke situ. Jangan harapkan negara Arab dah habis. Mereka sendiri pun berkecamuk sama mereka. Mereka sendiri pun, Saudi pun bukan satu ejen yang untuk mendamaikan keadaan di negara Arab. Yaman, mereka tak dapat selesaikan. Bahkan Saudi mengambil sikap berdiam diri pada semua. Jadi kita tak boleh harap pada negara Arab lagi. Kita mesti ada satu baru, new generation atau satu new empire yang kita bina untuk kita jadi satu kekuatan baru untuk membantu rakyat Palestin di atas sifat kemanusiaan sejagat semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ulasan daripada saudara Abbas tadi. Menarik gagasan yang cuba saudara bawakan. Yalah, kalau dalam isu Syria, Rusia, China, Iran boleh turun ke Syria untuk membantu Syria. Kerjasama ini barangkali boleh dipanjangkan juga dalam isu rakyat Palestin sebenarnya. InsyaAllah kita mengharapkan apa yang yang disarankan oleh saudara insyaAllah boleh tercapai, insyaAllah. Okey, pada saudara Saiful, Tebing Barat dan Gaza ini memang
boleh mengelirukan orang awam, tak melawan tak kena bedal. Tepian barat boleh happy-happy. Melawan kena bedal orang Gaza. Tiap-tiap bulan puasa mesti kena bedal. Israel cukup suka bedal orang Gaza kalau tengah Ramadan. Aku heran betul lah. Deal of century, tajaan Trump juga kelihatannya tidak membawa apa-apa signifikan kepada orang Palestin. Para pejuang Palestin anggap ini suatu lagi bentuk ketidakadilan, suatu lagi bentuk pembohongan auta daripada Barat nak memperlahankan resistensi mereka melawan Israel. Bagaimana saudara Saiful melihat hal ini? Adakah benar tak melawan kita aman, melawan kita kena bedal? So, dan satu lagi, apa penyelesaian yang boleh kita ambil daripada isu sedemikian? Syekh. Ya, terima kasih. Seperti Tuan Moderator, deal of the century. Deal of the century dengan motto peace to prosperity. Dia ingat prosperity macam dia makan prosperity burger dia punya lah. Kan, semudah itu. Dengan membuat 81 halaman dengan motto peace to prosperity. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump dengan Netanyahu ni, dia tujuan untuk melenyapkan tuntutan rakyat Palestin secara keseluruhannya. Dia kira nak checkmate, nak game over lah. Kan? Segala apa yang kita perbincangkan belum-belum dia nak habiskan. Dengan menawarkan berapa? 50 B USD dalam masa 10 tahun. Dengan menjanjikan infrastruktur, menjanjikan perdagangan, zon perdagangan bebas, pelabuhan Gaza untuk dijadikan pelabuhan perdagangan bebas, memberikan kemakmuran yang dikongsi bersama. Kononnya yang akan dikongsi bersama. Sebenarnya dia, Amerika dan beberapa negara-negara Arab yang tadinya senyap tapi nak masuk duit, mereka bersama-sama dengan Amerika. Jadi yang paling kita tak boleh tahan ialah memindahkan ibu negara Israel ke Baitul Maqdis. Di sebuah daerah yang berdekatan dengan Masjid Suci, ke Abu Dis ke apa namanya. Ini satu kalau orang Johor kata kurang ajar. Maaf, kalau orang Johor punya bahasa kurang ajar ni kan. Satu benda yang tidak boleh kita terima. Palestin pula ditawarkan pada satu tempat yang tak jelas dalam deal of the century tu. Tak tahu kat mana nak letakkan. Serada nak memindahkan ibu negara Israel daripada Tel Aviv ke Jerusalem, yang Palestin ni tak tahu kat mana nak dipindahkan. Kemudian dia meletakkan apa? Dia meletakkan bahawa kuasa untuk mentadbir dia tak ada lagi, tidak akan diberikan kepada pihak berkuasa Palestin lagi dah. Habis semua dia ambil. Dia akan ambil dan dia akan atur. Dan yang paling teruk sekali, dia pula mengatakan bahawa yang pelarian dia ada di luar ni, orang Palestin yang berpuluh-puluh tahun tunggu masa nak masuk balik ni, tak payah dia kata. Mereka boleh minta kewarganegaraan kepada negara-negara host mereka seperti di Jordan ke, di mana mereka di Lebanon. Tak payah masuk dah. Ini tak ikut lah perjanjian Oslo ke apa, dah tak ikut dah. Trump dia terus ikut kepala dia je. Jadi nasib pelarian di Jordan, habislah. Tinggal Lebanon ke apa, tak boleh masuk. Sedangkan naturalisasi yang nak dijalankan pun tak jelas. Macam mana, betul ke orang negara host tu nak terima mereka sebagai rakyat? Dan ini amat bercanggah juga dengan PBB punya resolusi PBB 1943 tahun 1949 yang membenarkan refugi atau pelarian untuk kembali semula ke negara asal. Jadi pertanyaan tadi, apakah penyelesaiannya? Saya setuju dengan saudara Abbas bahawa kita perlu ada satu host atau sponsor untuk perjanjian damai ini. Malangnya bukan itu saja. Yang mereka yang lepas-lepas ni dah dia antara kuat dengan lemah. Yang lemah ni pun tak ada sebenarnya, tak dibincangkan. Kalau di Love the Century, mana ada Palestin? Tak ada. Yang lemah ni pun tak ada. Tak masuk dalam sejarah ataupun dia Isytihar pun dia berdua je. Netanyahu dengan si mahal lah gila dia Trump tu. Jadi sebenarnya untuk penyelesaiannya, penyelesaian yang saya kira menurut pola pemikiran politik masa kini lah, yang logik lah kan. Kita kena tengok sebenarnya apa itu perjanjian damai. Perjanjian damai ini adalah perjanjian win-win situation sebenarnya. Perjanjian damai perlulah memberikan hak kepada orang-orang Palestin sendiri untuk menentukan hala tuju mereka. Memberikan hak untuk pelarian-pelarian Palestin yang di luar untuk balik dan menentukan secara demokrasi. Kalau kita nak katakan demokrasi, secara demokrasi di mana mereka boleh
mengadakan satu, ini mungkin dari segi empire baru tadi perlu inisiatif ini, bahawa penyelesaian yang logik selain daripada perjanjian damai yang illogical, yang dah gagal, ialah mengadakan referendum penghutang suara di kalangan orang Palestin sendiri yang terdiri daripada orang Islam, orang Kristian dan orang Yahudi itu sendiri. Mereka yang menentukan hal itu. Apakah bentuk yang mereka nak buat, pembahagian sebadan macam mana, melalui penghutang suara secara demokrasi. Itu sebenarnya melibatkan semua agar mereka dapat memberikan suara, agar mereka dapat merasakan bahawa hak mereka sebagai warga negara untuk menentukan. Tak apa, mereka boleh bergaduh dari segi penentuan apakah bentuk penghutang suara itu, tetapi dibincangkan dahulu, kemudian tercapai satu garis kasar bahawa beginilah dia referendum, so kita undi macam mana. Apakah ibu negara yang kita nak letakkan ke Palestin? Bagaimanakah bentuk pentadbiran di Tanah Suci yang menjadi rebutan sekian lama? Mereka boleh bincangkan secara bersama, secara demokrasi, kalaupun nak membuat satu penyelesaian secara perjanjian itu tadi. Kalau tidak, memang semua pendekatan yang ada adalah sesuatu yang tidak logik dari segi mata dunia dan apa yang telah berlaku selama ini. Itu yang saya rasa bahawa Palestin sebagai Palestin sebelum 1947 perlu dikembalikan dan diadakan pungutan suara untuk menentukan hala tuju seterusnya. Itu saya punya pandangan. Baik, terima kasih Saudara Saiful. Kita ada masa berbaki 10 minit sebelum jam mencapai pukul 11. Saya tak dapat pun yang banyak daripada kawan-kawan di luar sana, barangkali mungkin ada persoalan. Tapi sementara nak tunggu soalan-soalan mereka tu, saya rasa saya nak pergi kepada Saudara Syahril sebagai penutup perbahasan daripada sisi Saudara Syahril sendiri. Kita dah berbicara tentang perjanjian damai, kita dah berbicara tentang gerakan perlawanan daripada rakyat Palestin. So apa harapan Saudara Syahril untuk penutupnya di atas apa yang kita bincangkan pada malam ini, Saudara Syahril? Terima kasih kepada moderator Saudara Wazi. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan Ana sebagai panelis pada malam ini adalah di mana kita dapat membebaskan Palestin daripada pengaruh Israel, sebagaimana kita membawa harapan rakyat Palestin sendiri, bukan sahaja daripada segi sokongan moral, malahan apa sahaja yang kita mampu, daripada petajaan, daripada kewangan, daripada sumber tenaga dan sebagainya. Bagaimana iklim satu dunia adalah cukup kuat sekiranya dengan kekuatan umat Islam sepenuhnya dapat membebaskan Palestin sendiri. Malangnya pada hari ini kalau kita lihat dengan tumahan, dengan fitnah, dengan Israel itu sendiri memang melemahkan Muslim itu sendiri untuk membela Palestin. Bagaimana dengan harapan suatu hari nanti kita dapat membebaskan Palestin, membantu rakyat Palestin dengan apa jua tenaga yang kita ada, kewangan dan sebagainya, juga ianya dapat membebaskan Palestin ini daripada cekaman Israel dan seterusnya Israel daripada dunia, insyaAllah. Itu sahaja daripada harapan Ana. Baik, terima kasih Saudara Syahril. Saudara Abbas, ada permintaan daripada kawan di luar bertanyakan soalan kepada Enta. Barangkali ini boleh dijadikan sebagai penutup pada perbahasan daripada sisi Enta. Melihat Enta sebagai seorang ahli politik muda di negara ini, kawan kita bertanya, yang ini Kai Kepala Batas bertanya, apa wajarnya platform politik dalam memastikan Palestin ini terbela? Maksud beliau barangkali yang boleh saya simpulkan bahawa bagaimana kita sebagai seorang ahli politik untuk menyuarakan tentang pembelaan terhadap Palestin. Apakah orang politik harus berhenti hanya memikirkan tentang mendapatkan kuasa di negara, dalam negara, ataupun orang politik juga harus sentiasa konsisten dalam menyuarakan soal Palestin ini?
Okey, bismillah. Dunia politik pada hari ini berkecamuk. Satu dunia berkecamuk. Khususnya dalam kita nak bincangkan tentang isu kemanusiaan dan juga isu kependudukan tanah Palestin itu sendiri. Kalau kita fokus lebih mikro kepada tanah Palestin itu sendiri. Kecelaruan ini menyebabkan pandangan-pandangan itu saling berbeza satu sama lain. Apatah lagi ditimbulkan dengan isu macam saya katakan tadi pada awal berkenaan dengan Al-Qaeda dan juga ISIS tadi ini, menyebabkan kecelaruan ini menyebabkan pandangan-pandangan orang politik ini kadang-kadang buatkan masyarakat lebih berkecamuk, dan ditambahkan lagi terpengaruh dengan pembawaan-pembawaan yang tidak menepati kepada objektif itu tadi. Sebagai contoh, takfiri, budaya takfiri adalah budaya yang dibawa oleh kelompok ISIS dan Al-Qaeda, khususnya ISIS itu sendiri. Kau tak puas hati dengan aku, perbezaan pandangan tidak dapat diraikan, diuruskan dengan baik, maka kau dimulakan dengan sifat munafik dahulu, kemudian kepada takfiri, dan akhirnya membawa kepada perpecahan dan peperangan. Pemikiran takfiri ini, kalau tak dapat dibendung dahulu, sebab itu orang politik dia mesti clear benda ni dulu. Orang politik baru, orang muda yang mahu berjinak dan masuk dalam era politik ini, khususnya untuk memandang isu antarabangsa, dia mesti memahami dahulu apa itu perjuangan Islam dalam kegalahan dia, apa isu dia, apa sentimen dia. Bagi contoh, sebagai takfiri itu tadi, takfiri ini satu benda yang sangat-sangat bahaya dalam masyarakat Islam pada hari ini. Perbezaan mazhab, perbezaan pandangan, perbezaan dan sebagainya tak dapat diuruskan, akhirnya kau kafir, kau munafik, kau bukan sebagai daripada Islam, kau dan sebagainya. Akhirnya kalau ini tak dapat diuruskan dahulu, maka bagaimana kita nak bercerita tentang pembelaan pada konflik di Palestin sebagai contoh. Sebab itu perlunya ada satu menggarap pemikiran baru orang politik muda, khususnya membuang naratif lama dalam dunia politik khususnya tanah air kita. Bagaimana kita memikirkan satu pemikiran baru, melahirkan satu pemikiran baru yang berpaksikan kepada hujah dan fakta yang sebenar. Simple. Tetapi nak dapat tu susah sebab kita berkecamuk, kita punya informasi tu berkecamuk kan. Jadi dia agak susah sedikit, maka kita perlu menelusuri fakta dan hujah itu dengan secara yang tepat, dan kita memahami konsep perjuangan Islam dalam era antarabangsa itu dengan lebih menyeluruh. Bahawa itu permulaan daripada pada awalnya itu. Sebab itu orang politik pada hari ini bukan lagi orang politik yang menceritakan tentang hari ini aku nak makan siapa. Orang politik bukan lagi nak berceritakan tentang bila dapat kuasa, dengan kuasa ini aku dapat facilities itu dan ini. Tidak. Tetapi pada hari ini orang politik dia mesti menceritakan tentang bagaimana perjuangan itu dalam naratif baru yang dibawa dalam segi pemikiran orang baru itu, orang muda itu sendiri. Ini yang kepentingan yang perlu difahami dahulu. Sebab itu dalam negara kita mulakan dalam negara kita Malaysia. Mungkin saya panjang sedikit. Dalam negara kita Malaysia, pertama sekali kita mestilah memahami dalam isu konteks Palestin, perjuangan Palestin membebaskan bumi Palestin ini, negara kita perlu dibebaskan minda kita dahulu. Pastikan tidak ada lagi pembawa-pembawa dakwah takfiri ini di dalam negara kita. Meraihkan perbezaan pandangan dan sebagainya, menguruskan perbezaan ini dengan baik. Dan yang paling penting kita tahu isu. Kita faham isu itu betul-betul. Maka kita dapat uruskan, dan apabila terjadinya begitu sudah ada kelompok baru, pemikiran baru, naratif pemikiran yang baru, maka kita boleh pergi enhance lagi dalam kita menyuarakan dalam lebih berkesan di peringkat antarabangsa. Hari ini kita lihat bagaimana kita agak celaru tentang sebagai contoh ISIS, Al-Qaeda dan juga Hamas. Permainan ini berlayar di kita, ya. Dan akhirnya kita melihat perjuangan Hamas itu hanya perjuangan orang Palestin semata-mata. Kita tak merasakan perjuangan itulah perjuangan kita. Kita tak merasakan saudara kita Palestin adalah saudara kita. Ya. Saya lebih contoh di dalam Malaysia ini sebagai contoh yang paling konsisten adalah Tun Mahathir Mohamad. Paling konsisten memperjuangkan nasib Palestin. Walau apa juga keadaannya, walau di mana parti dia berada, walau di mana dia berada, dia tetap mengatakan tentang kepentingan membebaskan bumi Palestin di atas sifat kemanusiaan dan sebagainya. Ini adalah satu pemikiran naratif yang perlu ada dalam minda anak muda, khususnya berminat dengan politik ini, supaya politik ini menatijahkan satu hasil yang baik, dapat memikirkan tentang idea-idea baru bagaimana pelaksanaan untuk kita membebaskan bumi Palestin dalam konteks pembebasan bumi Palestin itu sendiri. Kita tidak mahu lagi bercerita tentang
kau parti ni pintu ni, kau bukan Islam, kau Islam setengah, kau Islam sedikit, kau tak layak untuk berjuangkan, tak layak kau. Tidak. Saudara Abbas dah jadi patung. Tidak. Okay, boleh Saudara Abbas? Saya rasa dia ada masalah dengan internet connectionnya. Baik, saya suka dengan apa yang telah disampaikan oleh Abbas. Sebenarnya perjuangan rakyat Palestin itu sebenarnya boleh diterjemahkan dalam pergerakan parti politik di Malaysia ni sebenarnya. Orang Palestin berjuang melawan penindasan. Orang Palestin berjuang melawan kezaliman. Orang Palestin seboleh mungkin untuk disatukan dengan satu ideologi untuk membebaskan negara mereka daripada cengkaman penjajah. Saya tak fikir orang Palestin mengkafirkan sesama mereka dalam usaha mereka menentang Zionis Israel. Sikap para pejuang Palestin ini sebenarnya boleh diterjemahkan dalam diri orang politik agar mereka mempunyai satu, seperti yang disebutkan oleh Saudara Saiful tadi, satu budaya politik yang baharu yang menjadikan orang Palestin ini sebagai sumber inspirasi dalam mereka berjuang dalam membela hak-hak rakyat di Malaysia barangkali. Saudara Saiful, untuk akhirnya pada entah yang melihat situasi di Palestin ini, bila kita berbicara tentang hal ini, kita marah pun ada, sedih pun ada. Kalau ada orang Zionis sebelah kita, kita gimbuk jam-jam tu juga. Tak tahu bila kita nak selesai masalah Palestin ni, tak tahu bila. Dengan orang Islam itu sendiri pun tidak mampu nak menunjukkan kesatuan dari sudut nak membina satu empire ataupun blok baharu untuk bargain dengan blok barat ni. So saudara, sebagai akhirnya Saudara Saiful, apa harapan saudara sebagai seorang peneliti politik, daripada orang awam, daripada ahli politik, profesional yang ada di Malaysia ni untuk melihat kebebasan rakyat Palestin itu sendiri? Ya, Tuan Moderator, sebenarnya isu Palestin ini adalah isu sentral umat Islam. It's a central issue. Isu ini adalah isu yang bukan hanya melibatkan orang-orang Palestin, tetapi semua orang Islam harus merasakan bahawa isu itu adalah juga isu mereka. Kalau saya teringat, kalau silap dibetulkan, ada sebuah hadis, man lam yahtam bi amirul muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang hal orang Islam, maka mereka bukan daripada kami. Ini hadis yang kita harus pegang dalam kita melihat segala isu dalam dunia ini. Apatah lagi isu Palestin yang melibatkan Masjidil Aqsa. Jadi ia telah menjadi satu taklif atau tanggungjawab untuk kita semua memperjuangkan isu ini agar Palestin memperolehi kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Kemudian dalam kita melihat isu, sebagaimana yang Saudara Abbas kata, yang penting kita perlu ada informasi. Informasi yang autentik, yang betul. Kita perlu kenal siapa kawan, siapa lawan. Dalam politik pun juga kita kena tahu siapa kawan, siapa lawan. Siapa kawan kepada musuh kita, siapa musuh kepada kawan kita. Semua itu kita kena tahu. Untuk mengelakkan kita daripada diperdaya dengan informasi-informasi yang kurang tepat. Justru itu dalam isu Palestin ini juga kita merasa kesal yang dulu-dululah, saya tak nak sebutlah spesifik. Ada timbul fatwa-fatwa yang seperti menjuruskan kepada normalisasi perhubungan antara kita dengan Zionis. Seperti demonstrasi itu haram dari segi Islam. Ada, kita pernah dengar dulu. Kemudian ada juga fatwa mengatakan bahawa sudah-sudahlah, tak payah lawan lah, tak boleh lawan hijrah ramai-ramai. Oh senanglah, hijrah masuklah Yahudi. Jadi benda-benda ini perlu, informasi-informasi seperti ini, fatwa-fatwa seperti ini perlu kita selidiki, perlu kita lihat dia punya belakang ni siapa, kan? Itu yang saya katakan tadi, mengenali musuh dan mengenali kawan. Baru kita tahu. Jangan kita, kerana isunya isu pokok, itu isu Palestin, penderitaan rakyat Palestin, yang kita duduk sibuk mainkan isu sektarian, isu mazhab, isu ideologi yang berbeza. Kita mesti fokus bahawa dalam tadi hadis itu memberikan satu taklif atau tanggungjawab untuk kita mengambil berat
Ini kan pula kita nak pula keluarkan orang daripada sedara Islam, semata-mata tidak bersetuju dengan kita. Jadi saya harap saya menyeru semualah, termasuk diri saya sendiri, bahawa kita harus konsisten dalam memperjuangkan isu Palestin ini, kerana pernah saya dah beberapa tahun lepas pun ada yang mengambil ringan, cakap alamak apalah kita yang kat sini pun susah nak cerita yang kat sana Palestin, kerana dia orang tak faham apa itu taklif, apa itu taklif, apa itu tanggungjawab kita sesama Islam. Kita ada masalah di sini, kita selesaikan. Kita juga jangan lupa bahawa di sana memerlukan sokongan dan kita punya dukungan yang tidak berbelah bagi, sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel. Saya ingin menyimpulkan satu perkara. Untuk menghidupkan kepedulian orang Islam terhadap rakyat Palestin, saya ingin mencadangkan kepada pihak autoriti agama di Malaysia ini, setiap bulan pada hari Jumaat, pilihlah mana-mana pada hari Jumaat, khutbah Jumaat mesti berbicara tentang rakyat Palestin. Jabatan Agama perlu memberi kebebasan kepada khatib untuk berbicara tentang Palestin. Yang ni tak ada teks. Khatib sendiri cerita pasal Palestin. Sebulan sekali, setiap kali Jumaat. Jangan ditinggalkan. Barangkali boleh pilih pula ahli politik muda, jadikan mimbar Jumaat untuk berbicara tentang Palestin. Ahli politik pasti mendapatkan maklumat yang lebih baik daripada orang awam. Tok Khatib pasti ada akses untuk mendapatkan maklumat yang lebih baik daripada orang awam. Barangkali kita bermula dengan khutbah Jumaat, setiap bulan sekali seluruh negara berbicara tentang Palestin. Setiap bulan sekali hari Jumaat. Saya rasa ini satu yang hebat kalau boleh kita laksanakan. Kawan-kawan sekalian. Jadi akhirnya, terima kasih kepada rakan-rakan sekalian. Terima kasih kepada saudara Syahril, terima kasih kepada saudara Abbas, kepada saudara Saiful di atas kesempatan Ramadan pada malam ini. Perhimpunan pada malam ini, petuah pada malam ini amat memberi satu kesedaran dan pencerahan pada saya yang awam terhadap perjuangan rakyat Palestin. Suatu yang orang cakap menimbulkan semangat baru untuk kita terus-terusan berbicara tentang Palestin. Jangan berhenti. Saya rasa kita boleh bermula dengan anak isteri kita, kemudian rakan taulan kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan di office untuk berbicara sedikit sebanyak tentang Palestin dan perjuangan mereka. Jadi akhirnya minta maaf pada rakan-rakan sekalian jika malam ini kita ada kekurangan rias teknikal, barangkali bahasa yang agak cela. Jadi saya ucapkan minta maaf banyak-banyak pada ahli panel sekalian. Terima kasih atas masa yang antum luangkan pada malam ini. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada tidak silap saya pada 15 hari barangkali. InsyaAllah. Sekretariat Palestin Malaysia akan adakan satu lagi siri forum yang keempat. Dan masih lagi kita berbicara tentang Palestin, dan saya harap kalau ahli panel dijemput sekali lagi untuk berbicara, luangkan masa, insyaAllah antum semua hebat-hebat, sangat memberi ilham dan semangat pada kami yang awam ini untuk terus bersolidariti bersama rakyat Palestin. Akhirul kalam, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak maaf moderator, tadi terputus line pula. Allah. Okay. Tapi rekod tak ni semua? Rekod. Boleh buat